Semua daripada kami semua daripada UPSI lah. Cuma tempat tu berlainan lah. Semuanya di rumah kot. Tak ada yang di UPSI, tak ada. Sekarang ni tengah buat apa sekarang ni? Macam mana tu? Kuliah ke apa, Ustaz? Maksudnya dari kuliah ke? Kalau kuliah kami masih ni lah, tengah kuliah lah. Minggu ke-5 sekarang. Kira ni semua semester akhir ke ni? Tidak juga. Kami ada yang pendidikan Islam semua semester 5. Yang Muhammad Nasrul Amin tu je SEM 6. Ya. Dan Abil kan untuk berkhidmat pada negara pula. Itulah, Ustaz. Ya. InsyaAllah. Doakan, Ustaz. Ustaz, pertama sekali saya nak minta maaf tadi kami agak lewat ajak Ustaz masuk sebab tadi kita orang ada interview tadi, baru je habis dengan cikgu. Ya. Berapa orang interview? Orang guru. Termasuk Ustaz guru yang kedua. Okey, boleh mula? Boleh, sila. Berapa jam interview Buat ringkas je lah tak? Betul. Ringkas. Ustaz. Yep. Boleh kita start lah buat. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buka dulu majlis kita dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah pada hari ini kami semua dapat bertemu dengan Ustaz Amin Ustaz. Ya. Tahar untuk kita jalankan sesi wawancara bagi subjek kami insan guru profesional. Jadi adalah soalan-soalan yang akan kami ajukan pada Ustaz. Diharapkan Ustaz dapat menjawab kesemuanya lah. Boleh kot Ustaz kan? Jadi wawancara ni kami akan rekodkan untuk inilah reference kami lah sendiri kan. Jadi buat yang pertamanya Ustaz boleh perkenalkan diri dan sedikit latar belakang pendidikan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati sahabat-sahabat semua, saya Aminuddin bin Tahar, berasal daripada negeri Terengganu. Dulu belajarnya ialah di sekolah Arab Terengganu. Dulu dia ada bawah negeri Terengganu, dia ada nama sekolah agama barangkali negeri pun ada tapi lebih terkenal dengan sekolah Arab sebab jurusan yang saya ambil ialah Sanawi tahun 1 sehingga 4 Sanawi. Tenaga mengajarnya adalah daripada negara Mesir, Arab lah. Dulunya dia tak ada SPM. Maksudnya ambil syahadah Sanawi terus ke Mesir. Maksudnya kalau nak ambil SPM sendiri-sendirilah. Tak samalah dengan sekarang Selamat datang Muhammad Nasrul Amin. Terengganu kat mana? Keratong. Ya. Jadi bila tahun 99 saya habis Sanawi 4, 1999, kemudian sambung ke Mesir. Lebih kurang 4 tahun. Kemudian 2000
2001 tu saya sambung, dulu dia nama KPLI. Sekarang dah ada diploma pendidikan rasanya, dah lama tinggal, tak berapa ingat dah. Kemudian mula kerja pada 2002. 2002 first postingnya ialah di Kuantan, ya. Jadi kemudian berlakulah saya cuti, ya, ikut isteri dan seumpamanya, jadi masuk Kuala Lumpur pada tahun 2009. Sampailah sekarang lah di Kuala Lumpur. Lagi itu je lah. Dah berkahwin, punyai anak 5, isteri 1. Itu je. Ada lagi ke? Itu je kot. Ya. Allah. Okey, untuk yang seterusnya, boleh tak kami tahu, sekejap Allah. Ustaz, boleh ke kami tahu apa yang membuatkan Ustaz nak jadi Ustaz? Atau cikgu lah, pendidik. Saya ni kira macam awal lah pendidikan awal saya. Pendidikan awal saya ni kira banyaklah juga pendidikan tak formal. Masa sekolah rendah saya pergi belajar di surau-surau, dapingi guru-guru agama, ya, kampung. Kemudian bila pergi ke sekolah menengah, berhijrah pula mencari guru-guru yang lain. Begitulah, sampailah di Mesir pun saya pun masih lagi mencari guru-guru selain daripada guru yang di kuliah. Jadi macam seperti dah terbentuk dalam diri itu sifat untuk menyebarkan ilmu. Sebab barangkali dah terpengaruh dengan guru-guru kita yang mengajarnya setiap hari, setiap ketika tanpa bayaran, ya. Dulu kalau ustaz-ustaz kampung, dia orang mengajarnya tak ada bayaran. Kadang-kadang dia orang pun kerja bertani, jual ubi kayu, jual ubi-ubi, tanaman-tanaman. Dia tak ada kerja yang khusus macam kita ni, kerja cikgu pergi mengajar dapat gaji kan. Jadi dia ni, guru-guru kita ni tak ada gaji, tapi dia boleh melangsungkan kehidupan dan mengajar tu tak pernah tinggal, tak pernah miss. Saya ingat dulu ada nama Ustaz Ibrahim, Ustaz Daud. Ini semua ni kira macam terlekat di otak saya, di minda saya ni. Contoh-contoh guru yang sangat hebat lah, walaupun bukanlah pengajiannya sampai kepada PhD dan seumpamanya, tapi akhlak dia pada agama ni sangat tinggi dalam menyebarkan agama. Jadi sifat-sifat dia orang ni menyebabkan sedikit sebanyak ada jugalah tempias pada sayanya. Jadi kalau tak boleh nak sebar ilmu ni, kita rasa macam satu kekurangan yang besar dalam kehidupan. Ya, jadi kadang-kadang kita ni untuk dapat volunteer mengajar ataupun sukarela mengajar ni barangkali tak kuat pada saya kan, tak kuat lah maksudnya seperti guru-guru kita. Jadi perlu jugalah panggil sistem yang lebih sistematik kan, terlibat dengan perguruan terutamanya dalam bidang agama ni. Jadi sebab itulah saya masuk dalam bidang ni. Dan sebenarnya cita-cita saya ni ialah saya nak mengaji, nak belajar ni sampai ke setinggi mungkin, setinggi mungkin. Dan apa sebenarnya kalau kita bertanya pada diri sendiri, apa gunanya kita belajar setinggi mungkin tapi tak ada masa untuk penghasilan ilmu kan.
Maksudnya kita ni kalau belajar di akhir kehidupan kita ialah belajar. Sepatutnya dan belajar pengakhiran hidup kita tu ataupun hujung-hujung lepas kita belajar tu ialah mengajar dan penghasilan ilmu. Barulah kita apa yang kita belajar tu dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Itulah dorongan yang paling besar pada hidup saya lah ya. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya Ustaz, macam apa yang kita dah tahu kan, untuk jadi seorang guru ataupun pendidik lah orang kata kan, pendidik yang berjaya ni, guru tu dia mesti ada ciri kepribadian yang baik. Jadi pada pendapat ataupun pandangan daripada cikgu sendirilah, apa ciri kepribadian yang sepatutnya ada pada cikgu untuk bergelar dia, tak adalah nak kata cikgu tu berjaya lah, tapi untuk menjadi seorang pendidik itulah yang baik lah. Jadi untuk jadi cikgu yang baik ni, walaupun saya bukanlah yang terbaik tapi sekadar kita bolehlah kongsi-kongsi kan. Yang pertamanya sebagai orang Islam ni, contoh yang paling baik sekali tak ada orang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah ya. Dan secara umumnya sifat-sifat yang ada pada para rasul, para nabi itu, 4 sifat itulah yang patut ada pada pendidik. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi kalau kita huraikan satu persatu tu jadi panjang lah kan. Sidik benar, menyampaikan perkara yang benar, tidak malu mengaku kesalahan, bukan? Amanah pada ilmu, menyampaikan ilmu yang betul-betul, bukannya ilmu yang rasa-rasa, bukan? Kalau kita melihat kepada sejarah ulama-ulama terdahulu seperti Imam Malik rahimahullah ya, apabila puluhan soalan ditanya kepada beliau, hanya beberapa soalan saja yang dijawab. Bakinya adalah dengan wallahu alam, amanahnya pada ilmu ya. Kalau kita tengok kitab-kitab usul fiqh, di antara argument terhadap Imam Malik, adakah Imam Malik ni termasuk dalam mujtahid mutlak? Jadi ada yang menimbulkan isu ya, apabila Imam Malik tidak menjawab puluhan soalan itu, adakah dia mencacatkan kemujtahidan mutlak Imam Malik itu ya? Bukan. Sebab apa? Untuk menjadi seperti mujtahid mutlak bukan sekadar boleh menjawab secara spontan, tetapi yang lebih penting dia dapat mencari ataupun menjawab selepas itu dengan lebih baik. Jadi amanah pada mereka ini sangat tinggi ya, sangat tinggi sehingga berkata wallahu alam. Dan kalau kita melihat kepada tata cara ilmu hadis, bagaimana mereka sangat menghalusi ulama-ulama mereka untuk menilai hadis itu dhaif dan seumpamanya. Ini semua mengajar kepada amanah pada ilmu. Begitu juga dan seterusnya lah sifat-sifat yang ada pada Rasul. Yang keduanya, kita boleh spesifikkan lagi sifat-sifat yang ada pada Nabi SAW apabila baginda melaksanakan urusan dakwah. Kerana guru dengan dakwah ni tidak boleh dipisahkan. Ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan kepada Tuhan kamu dengan bijaksana dan peringatan yang baik. Di antaranya wajadiluhum billati hi ahsan, berbincang, berdebat dengan mereka dengan perdebatan yang sangat baik ya, yang paling baik. Sehingga kan untuk menghuraikan perdebatan yang baik ini, Imam Al-Hasan Al-Banna rahimahullah, dia ada menyatakan apabila dua pendebat itu sudah meninggikan suara, sebenarnya mereka telah terkeluar daripada perdebatan yang baik.
Itu di antara sifat-sifat kan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan sebab rahmat Allah, mereka kamu berlembut kepada mereka kan. Kamu memaafkan mereka. Kamu berlapang dada dengan mereka dan kamu bermesyuarat dengan mereka. Ini adalah asas-asas yang ditunjukkan oleh Nabi SAW yang patut ada pada terutamanya guru pendidikan Islam. Untuk menghadapi murid-murid ini sangat mencabar ya. Ada zaman dulu tu Imam Malik rahimahullah dia ada menukilkan satu kekesalan. Dia kata kenapa guru-guru Al-Quran ini sangat bersikap keras pada anak-anak murid mereka. Kita kalau belajar biasanya lah kampung-kampung kita banyak guru-guru Quran. Dan guru-guru Quran ini biasanya dia garang pada anak murid. Sehingga ada yang anak murid dululah ya, kampung-kampung dulu kita takut nak pergi belajar. Sebab apa? Sebab garang ya. Saya pernah dulu masa kat Mesir, saya belajar Quran dulu dengan tuan guru nama dia Abdullah ya, Al-Jauhari di Ramses kalau orang sempat dengan Mesir lah ya. Kalau nak mengaji, nak membaca Al-Quran dengannya, kena duduk jauh sikit. Sebab kalau duduk dekat, dia tampur. Garang dia. Bukan tampur muka, dia tampur peha. Jadi duduk jauh sikit, dia tak sempat lah nak pukul-pukul kan. Jadi nak ceritanya ialah guru-guru ni, bila berhadapan dengan anak murid yang rencam perangai dia ni, ada yang tak cerdik, ada yang malas, ada yang nakal. Ini kita perlu kepada sifat-sifat yang dinyatakan. Ya. Itu yang umum. Maksudnya semua guru mesti ada, terutamanya guru pendidikan Islam lah. Yang keduanya yang khusus, sifat yang khusus. Ini kena tengok etika. Kena tengok etika perguruan lah. Ya. Apa yang lebih saya nampak, di samping pada amanah pada kerja, kita boleh tambah kepada kita kena suka kerja. Ramai orang dia bekerja, dia rasa dia tak enjoy dengan kerja sebab dia rasa kerja tu beban. Bila kita rasa kerja tu beban, apa-apa sahaja pekerjaan kita memang kita tak dapat nak capai top lah. Ya, bekerja dengan tidak berkira. Kita bila kerja luar tugas, kita rasa macam kita dibuli lah, apa dia ambil kesempatan kan. Sebab sedangkan sebenarnya itu berasal daripada perasaan tidak suka pada kerja. Masuk lambat, datang lambat sekolah, keluar awal, balik awal, semuanya mempunyai alasan. Tapi apabila kita kurang suka pada kerja, dan itulah sebenarnya parasit yang akan timbul, akan muncul dalam kehidupan kerja kita. Yang keduanya ialah kita ni sangat penting menepati masa. Banyak saya jumpa guru-guru yang terutama ni yang baru-baru masuk, barangkali dia terpengaruh dengan kehidupan sebelum. Dia masa duduk universiti, barangkali kita tak kisah sangat kot lambat, bukan? Pensyarah tak marah, kita pun tidur pagi-pagi. Jadi bila kerja, komitmen itu tak sama masa kuliah. Ya, apatah lagi masa saya dulu dekat Azhar, dia tak wajib pergi kuliah. Bebas nak pergi pukul berapa kan. Jadi bila kita balik di Malaysia ni, kita melihat ramai orang-orang muda ni dia tak komit dengan kerja, datang awal tepat masa dan seumpama. Itulah kot yang saya boleh kongsi. Kalau panjang pula kan, tak? Kita meringkas je lah ya. Wallahu'alam. Okey, terima kasihlah untuk ciri-ciri yang Ustaz kongsikan pada kami. Jadi seterusnya, kalau tadi kita minta ciri kepribadian yang baik kan. Jadi sekarang boleh tak Ustaz kongsikan ciri kepribadian yang tak sepatutnya ada pada seorang guru? Yang tak ada pada guru patutnya kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah membuat perkara yang kamu kabura maqtan indallah an taqulu, kamu kata apa yang kamu tak buat. Bukan?
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah kamu lupa kepada diri kamu menyuruh manusia berbuat kebajikan sedangkan kamu lupa ni. Atamuruna an-nas, adakah kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan sedangkan kamu lupa pada diri kamu? Allah Ta'ala bertanya, afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Ini satu tempelaklah pada guru terutamanya kerana mereka ni mengajar kebaikan, bukan? Mengajar akhlak-akhlak yang baik. Kita bukan mengajar silibus saja. Kalau PJ sekalipun bukan mengajar bersenam saja, tapi kita sebenarnya mengajar akhlak-akhlak. Dan akhlak-akhlak ini tak mungkin kalau tanpa tunjuk ajar dari segi akhlak guru itu sendiri. Dan itu yang sangat penting, tidak berakhlak. Yang kedua yang termasuklah merokok, tempik, tidak menjaga maruah. Ini semua penyakit yang sangat memberi kesan pada murid-murid. Kita timbul masalah tentang murid yang perangai je tak elok lah, bully lah, segalanya. Ini semua kerana pembelajaran itu ada tapi pendidikan itu tak ada, ya. Terutamanya daripada guru-guru tidak memberi contoh yang baik. Dan guru-guru perempuan dengan pakaiannya yang tidak comel lah dari segi syariatnya, kan, dengan pakaian ketatnya, pakaian yang membentuk tubuhnya dengan tumit tingginya, ini semua merangsang student lelaki, bukan? Kita bukan boleh nak korek hati dia orang, tak boleh nak belah hati, kan? Jadi rangsangan pakaian imajinasi mereka ini terbentuk apabila mereka melihat benda-benda yang tak sepatutnya, kan? Itu dari segi pakaian, dari segi akhlak kita, kan? Kemudian itulah kot yang saya boleh kongsikan dalam masa yang singkat ini. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Ya. Baik. Seterusnya, sedikitlah harapan daripada Ustaz untuk guru-guru yang akan datang ni, bakal-bakal guru ni. Kami semualah, insya-Allah. Apa harapan Ustaz untuk kami? Ya, semoga anda semua sentiasa dalam penjagaan Allah lah, ya. Kemudian biasalah kita dalam menempuh alam yang baru ni, kita tak sama apabila kita masuk. Kita nampak alam perguruan begini, tapi bila kita masuk, duduk dalam alam realiti, menghadapi rakan-rakan kita, menghadapi murid-murid kita yang kadang-kadang tak sama dengan pendapat kita, ya, maka di sana kita perlu kepada kesabaran, ya. Jangan hanyut dengan situasi semasa, ya. Kadang-kadang kita pergi jumpa dengan senior-senior, mereka ni barangkali sudah lepak-lepak, bukan? Kita pun lepak-lepak. Jadi kesan kitanya ialah bila kita buang masa banyak semasa duduk di alam pekerjaan ini, jadi sebenarnya banyak pekerjaan kita ni tak akan siap. Ya, sebenarnya untuk kita jadi orang yang hebat sebenarnya di tempat kerja kita ni, kita kurangkan bercakap, kurangkan bergaul, bukan tak bergaul, kurangkan dan tumpukan pada kerja kita, insya-Allah kerja kita akan jadi tip-top, bukan? Siap masa. Itu kerja-kerja sampingan. Kalau kerja-kerja utama pengajaran kita, dan masa kita banyak, kadang-kadang cikgu dia ada 8 masa ataupun lebih pada tu. Jadi masa rehat tu tak cukup, bukan? Tak cukup untuk merancang pengajaran dan pembelajaran, tak cukup. Jadi bila cikgu masa yang sikit itu dibuang kepada benda yang tak sepatutnya, jadi bagaimana persiapan guru-guru untuk menghadapi murid-murid? Sebab kita kena ingat, tidak sama dengan mengaji di pondok. Orang yang datang ke sana penuh dengan semangat untuk belajar. Jadi dia kurang gangguan. Adapun murid-murid kita ni, dia mudah lari, dia mudah jemu, mudah bosan, tak fokus pada ilmu. Jadi kita kena cipta suatu benda yang menyebabkan mereka itu lebih fokus pada pengajaran kita. Jadi kalau masa kita tak ada untuk merancang, bagaimana kita akan dapat menghadapi murid-murid kita? Itu yang jadi cikgu-cikgu bila masuk kelas,
Chalk and talk. Cakap, lepas tu keluar. Kan? Dia tak fikir pun bagaimana untuk sesuaikan masa dia, cara pengajaran dia dengan murid tu. Kadang-kadang orang kata pembelajaran tradisional kan, ceramah begitu saja. Mana mungkin ceramah tu daripada pagi sampai ke petang tu murid boleh ingat? Tak boleh, mustahil kan. Kita pun 40 minit saja boleh dengar. Lepas pada tu tak mungkin boleh paksa ilmu masuk. Jadi kita memerlukan kepada cara-cara yang pelbagai, dan cara-cara ini mesti dirancang. Itu guru-guru, ya, terutamanya awak semualah. Dan yang keduanya, yang ketiganya, kena tanya kita ni, kena tanya diri ni, saya betul kena jadi cikgu? Ini pendakwah sebenarnya kita ni kan. Satu, bila pendakwah maksudnya setiap masa kita adalah jihad. Bila jihad maksudnya sekurang-kurangnya dapat pahala tu 700 kali ganda, itu jihad. Tapi ini kurang dirasai oleh kita menyertai bidang-bidang seperti ini, ya. Jadi bila kita tahu apa yang mendorong kita, maka kita itulah yang akan menyebabkan hasil kerja kita selepas itu. Kalau motivasi kita untuk menjadi guru ini kecil, maka hasil juga kecil. Maka timbullah, ya, pergi sekolahnya bukannya untuk bekerja, tapi adalah untuk melepak. Bukan untuk bekerja, tapi untuk membuang masa sahaja. Jadi itulah yang saya boleh kongsikan, ya. Kemudian selepas itu ialah pengalaman anda lah. Anda dah belajar, dah banyak. Maka bila sampai di tempat kerja, apply lah apa yang dipelajari itu. Wallahualam. Okey, baik. Terima kasih, Ustaz. Ya. Jadi sebelum kita mengakhirilah, saya mintalah rakan-rakan yang lain kalau ada nak ajukan soalan ke, bolehlah pada Ustaz. Ada ke? Siapa? Ayuni ke? Apakah cabaran yang paling besar yang pernah Ustaz hadapi sepanjang jadi seorang guru? Dengar tak? Cabaran tu biasa je lah, semua hidup ada cabaran, ya. Tapi saya ada ingat satu cabaran. Saya ingat je, dia bukan besar pun. Ya, masa saya duduk di Kuantan, ya. Duduk di Kuantan ni dia berbeza suasana murid dia. Kuantan dia macam minta maaf lah kalau ada orang Kuantan tu, macam murid saya begitu rasa macam bodoh-bodoh sikit, kan? Sebab bukan tak minat belajar, sebab dia orang tu dah bekerja. Miskin tu bekerja sendiri banyak, jadi minat belajar tu kurang. Tapi dia tak sombong. Itu kelebihan dia. Tapi bila masuk KL, saya rasa macam mereka ni dah lah tak nak belajar, sombong pula. Kan? Sombong pula. Jadi anda akan rasalah sekolah ini berbeza sikapnya macam Taman Melati. Dah, saya rasa sempat dengan Ustazah Najihah. Di Taman Melati ini murid dia masih lagi respect pada guru. Tapi bila pergi ke sekolah sebelahnya, dia dah macam kurang respect, ya, barangkali sebab ada di sana mak ayah kaya dan seumpamanya. Dan saya pernah pergi ke sekolah Methodist, ya, girls school di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur tu. Sekolah perempuan semuanya. Dia walaupun kita rasa macam dia jauh pada agama, tapi dia sangat dahagakan pada agama. Itu saya rasa, ya, walaupun sekolah tu kira macam kalau dewan besar tu masih lagi ada lambang Kristian, ya. Okey, berbalik pada satu pengalaman yang saya nak kongsi, ya, di sekolah menengah kebangsaan Sungai Isak. Masa tu saya diberi tugas untuk baca Yasin dan Tazkirah setiap Jumaat. Jadi bila dah lama masa, ya, rasanya dah 5-6 bulan, 7 bulan begitulah, Tazkirah dan Yasin tu, saya rasa penat. Sebab saya rasa macam murid-murid ni dia tak dengar kita cakap. Walaupun masa kita berucap tu dia orang diam, tapi dia rasa macam lantunan. Kita ceramah macam bukan, dia tak masuk telinga kanan keluar telinga kiri, dia tak masuk, dia ada lantunan.
Itu perasaan. Saya rasa penat sebab mereka setiap hari kita terpaksa kejar untuk sembahyang berjemaah. Jadi maksudnya tazkirah kita tu mingguan tu macam tak ada kesan sangat lah. Saya rasa masa tu bila masuk bilik guru tu saya rasa penat, ya, penat. Kita bagi tazkirah orang tak suka dengar. Tiba-tiba datang satu kumpulan murid, ya, satu kumpulan murid-murid, dia minta, dia jumpa saya, Ustaz nak tanya sikit yang zikir-zikir yang Ustaz share tadi tu saya nak salin. Sebab tak sempat nak ambil daripada ceramah Ustaz tadi. Lepas tu bila dia, saya rasa lebih kurang 7 orang ataupun 5 orang begitulah, ya, menengah atas. Bila dia tanya begitu, saya rasa satu teguran daripada Tuhan. Ya, kita jangan kisah kepada mereka yang tak sudi mendengar tu. Kita kisah kepada mereka yang nak mendengar sebenarnya. Tapi mereka ni tidak tak jumpa untuk siapa nak ambil ilmu. Jadi kita fokus pada mereka yang nak. Yang tak nak tu kalau ada rezeki mungkin dia insaf ke tak insaf tu biar. Itu pesan pengajaran sampai sekarang saya ingat. Maksudnya bila kita mengajar ke apa ke, kita janganlah terkesan sangat dengan anak-anak murid yang nakal, ya, yang tak mendengar cakap kita. Relax kan. Kadang-kadang dalam kelas tu ramai juga mungkin 10 orang, 5 orang yang sebenarnya fokus pada pengajaran kita. Di samping kita pun carilah solusi yang sesuai untuk menghadapi mereka. Itulah yang sepanjang saya terlibat dengan perguruan ni, apa yang sampai sekarang walaupun dah barangkali 2005 kot, peristiwa tu 2005, sampai sekarang masih lagi teringat, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi ke yang lain? Najihah ke, Abang ke, Nasrul Amin ke? Okey Ustaz, saya nak bertanya, kalau macam sistem sekolah sekarang kan ada 2 sesi kan, pagi dan juga petang kan. Jadi bagaimana guru di belah sesi petang ingin mengawal pelajar-pelajar yang tidak solat Jumaat ataupun solat Zuhur lah di waktu persekolahan, sebab ada pelajar kan kadang-kadang mereka menyorok ke belakang sekolah kan, akan lari ke apa kan, macam mana tu Ustaz nak kawal pelajar? Lagi-lagi pelajar perempuan kan, ada yang perempuan kata tak boleh solat, sebenarnya dia boleh solat. Macam mana tu Ustaz, kita sebagai guru pendidikan Islam nak menangani pelajar yang tidak solat di sekolah? Mungkin di rumah kita, kalau dekat kawasan luar daripada sekolah tu, itu kawalan ibu bapa lah. Tapi kita sebagai guru kan, apa yang Ustaz guru pendidikan Islam? Ya, macam kat sekolah saya pun begitu juga, masalah yang sama, ya. Murid-murid ni kalau bab semayang, bukan semualah, ya. Kalau saya ni satu sesi, ya. Biasanya dia orang sembahyang Zuhur berjemaah selepas habis sekolah, berjemaah. Tapi dalam bab kontrol murid-murid ni sebenarnya tak boleh kita buat seorang. Itu hampir mustahil, ya. Kita kena berorganisasi lah. Utamanya kita kena selutok lah juga kawan-kawan cikgu disiplin. Ya, kita fokus pada mereka yang berkehendak, yang tak berkehendak tu kita gunalah segala undang-undang yang ada di sekolah tu, dan memang kena ada kerjasama daripada guru-guru. Kena minta tanya jugalah kalau panitia ataupun guru pendidikan Islam yang senior. Sebab biasanya guru pendidikan Islam yang senior ini percakapan dia akan dipatuhi ataupun didengari oleh guru-guru yang junior ni, ya. Jadi kita fokus pada semayang tu lah. Maksudnya bila dia orang datang semayang, kita fokus pada mereka lah. Yang luar pada tu kita minta guru-guru lain lah, ya. Itu yang saya nampak lah, ya. Baru ni saya ada buat, bukan saya lah, sekolah ada buat tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ni masa rehat. Jadi kita nak budak lah apa puasa kan. Jadi nak turun masa rehat ni satu cabaran lah juga pada mereka, ya. Jadi macam mana kita nak buat? Alhamdulillah lah saya gunakan pengawas.
pengawas minta budak murid-murid turun, turun untuk tadarus. Walaupun barangkali taklah capai kepada 100%, dapat 50% pun alhamdulillah, itu dah baik, itu dah baik. Jadi taklah perlu kita memaksa sangat. Kalau terutamanya kalau perempuan kan, dia beralasan tidak suci ke apa ke semuanya, tapi sebenarnya dia ada alasan-alasan yang lain. Itu hanyalah alasan-alasan yang dicipta sahaja, ya. Jadi alasan-alasan yang lain itu yang patut kita tahulah. Macam mana nak tahu? Jadi kita kena selami lah. Kalau kelas-kelas kita tu, kita memang kena rapat dengan setiap murid. Kalau kelas kita. Kalau kelas-kelas lain tu bergantung pada guru-guru pendidikan Islam yang lain lah. Barulah kita dapat membawa mereka tu. Kalau kita jauh dengan dia, tiba-tiba kita nak paksa mereka akan bertanya, awak siapa nak paksa saya? Kan? Jadi bila kita rapat dengan dia dengan akhlak kita yang baik ini, sekurang-kurangnya mereka ada perasaan malu. Dan dakwah memang begitu. Ya, dakwah memang begitu. Cuma bila kita masuk dalam guru pendidikan Islam ni, kita ada barangkali sifat-sifat untuk memaksa mereka melaksanakan, ya. Jadi budak-budak ni memang rebel. Ni ingin memberontak. Yang tak nak tu akan memberontak lah. Jadi yang memberontak ini kita tak boleh nak kontrol. Kita kena minta guru-guru lain lah, kan, guru-guru lain. Kemudian memang kita kena ingat, ya, nak ajak mereka pada solat, nak ajak mereka pada kebaikan ini sentiasa ada tentangan. Jadi tak perlulah kita sedih sangat, ya, sedih sangat sampai kita rasa nak buat itu, nak buat ini. Abang Emde tangan sedepa nak memeluk gunung, kan, itu akan membawa kepada cepat putus asa, kan. Kita nak budak semuanya semayang, tiba-tiba mereka ini tak semayang dengan pelbagai tipu. Kalau perempuan ditipu hak dia, jadi kita pun ambil langkah nak cek, bukan? Jadi ini semuanya kerja-kerja yang sangat membebankan dan akan meninggalkan fokus kita. Fokus kita apa dia? Ni budak-budak yang baik ni, kan? Budak-budak yang baik. Kita dapat tangkap 70% pun itu dah baik sebenarnya, ya. Yang lain itu dia akan melihat kepada contoh-contoh kawan dia. Masa pandemik kita tak ada, sekolah saya ni tak ada tak ada perhimpunan. Jadi bila dah buka sekolah, bacaan Yasin ini di pagi Jumaat tu tak ada. Hari ni saya buat sekali sebelum semalam, saya buat baca Yasin. Jadi kita minta pengawas, minta semua pelajar 4 dan 5 turun untuk bacaan Yasin. Pukul 7.15 tu tak sampai 20% pun turun. Barangkali satu kelas je, kan, kalau campur semua. Jadi kita tak kisah. Tak apa, ya. Yang penting kita laksana kerja kita dulu. Sikit pun tak apa. Nanti yang lain itu, murid-murid yang lain itu akan malu melihat mereka yang bersembahyang. Kemudian guru-guru kita, kawan-kawan kita, dia akan melihat kesungguhan kita, dia akan membantu. Tapi janganlah senyap, kan? Maksudnya kita dah buat program tu, kita maklumlah pada kawan-kawan supaya minta tolong tengok murid-murid, ya. Selepas tu bila kita dah baca Yasin, selepas baca Yasin saya tengok penuh dewan. Maksudnya hampir 80% tu turun, ya. Rupa-rupanya dia bukan sebab paksa, tak ada cikgu tak suruh, sama tak suruh. Hanya minta pengawas saja. Rupa-rupanya mereka ini ada lagi iman, perasaan malu melihat bila kawan-kawan turun baca Quran, dia ada perasaan nak turun. Begitulah kita, ya. Yang lari sana lari sini itu, kita minta lah guru-guru yang lain, kemudian kita fokus, kita tambah baikkan pada kerja yang kita sedang lakukan. Wallahu a'lam. Tak buka mic pula bercakap. Itulah Ustaz, online kan. Jadi rasanya ada lagi ke yang nak tanya? Kalau ada lagi. Rasanya tak ada lah kot, cukuplah sekadar tu. Jadi itu sahaja kot sesi wawancara kita untuk hari ini.
Jadi saya dan rakan-rakan yang lain mengucapkan ribuan terima kasih lah untuk pihak Ustaz kerana sudi meluangkan masa untuk kami menyempurnakan sesi wawancara ni, dan kami juga memohon maaf atas kelewatan sebentar tadi. Jadi kalau tak ada apa-apa, boleh kot kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau boleh Ustaz, kita akan adakan sesi bergambar. Buat kenal-kenal Ustaz. Boleh? Apa yang boleh? Amin. Oh, tidak boleh. Okey, terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi Ustaz. Okey. Jaga diri, selamat hari raya Ustaz. Semua ni belum kerja lagi ke? Belum Ustaz, kami masih belajar lagi. Okey. Semoga berjaya lah belajar tu. InsyaAllah. Doakan kami Ustaz. Ya. Okay, saya bertunggal Boleh kot kita bertunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Settle. Oh.